Mana terpakai wasiat menyusah orang hidup. Duk pergi wasiat kat anak dia, kalau abah mati tanam abah kat Mekah. Tu dia. Tapi tanam kat Mekah, anak dia kata aku paling jauh puluk tak habis nak pergi tanam tuan di Mekah. Wasiat kata benda orang, mana boleh. Ni kalau abah mati, abah nak wasiat siap-siap ni. Abah pun nampak lagu tak lama dah. Dengar pesanan abah. Ada apa abah? Kalau abah mati, pergi jumpa tu imam kita Ustaz Zukri. Minta kereta dia tu, hasil RB tu pergi jual. Duit tu pergi wakaf kat Mahat Tafiz. Naya tu imam. Ustaz Zukri kata dah lah kereta aku membayar tak habis lagi. Hang nak pergi jual pula dah. Saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan sama-sama untuk kita manjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini selepas hampir 6 bulan kita tidak bertemu akibat daripada perintah kawalan pergerakan ni. Kali yang ketiga baru ni kita sangkut. 6 bulan saya tak mai ke masjid tuan-tuan untuk mengajak. Malam ni tengok anak murid pun nampak macam takat 15 orang kot yang tak ada meninggal Covid ke apa, tak tahulah. Kalau ada mereka mai kan, anggap kata meninggal Covid lah kot. Kot, yang tak terasa pula saya kata kot. Dan orang 6 bulan tak jumpa dia luruh pergi seorang, dia luruh pergi seorang, dia luruh pergi seorang, luruh terus. Disyukur banyak-banyak malam ni Allah Ta'ala masih berikan kesempatan masa dan waktu untuk sama-sama kita bertemu. Dah mudahan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah mudahan kita sama-sama doa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pengajian kitab kita Al-Yawaqit wal Jawahir. Kita sampai pada muka surat yang ke-7. Betul? Muka surat yang ke-7. Kalau ada yang rumi tak? Yang jauh muka surat 7, rumi tak tahu muka surat apa. Tak ada kot yang rumi, semua jawi belakang. Mau hadut selak tak jumpa muka surat, tengok balik kulit kod kitab ustaz ni. Baik. Kita sambung tang maka seorang sahabat bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka seorang sahabat bertanya. Perenggai yang kedua daripada atas. Perenggai yang pertama daripada atas tu. Wahai Rasulullah, apakah satu bentuk siksaannya pada ketika matinya? Kita duk cerita lagi Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa dia? Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, sesiapa yang memudahkan dan meringankan sembahyang akan disiksa oleh Allah Ta'ala dengan 15 jenis siksaan. Kita dah cerita lagi tentang azab orang yang tinggal sembahyang. Nabi kata siapa yang dalam hidup dia dah buat mudah dengan sembahyang ni, lambat lepas tinggal sembahyang, lambat lepas tinggal sembahyang. Masa masjid tak buka, dia ingat tak langgar. Dia kata kunci pula dah, mampui. Dia buat lagu tu. Masjid buka, batang hidung pun haram tak nampak. Betul tak? Ada tak di Padang Nyok jenis Bangsa tu? Ada. Ada tak? Ada. Ingat tak sanggup apa ni, duk kunci masjid ni, apa nak dikapiak semua dah ke? Duk ikut Yahudi belakang ni. Buka masjid, haram tak nampak. Mayang jemaah Allah boleh kira ramai beras pada orang.
Ha? Malam ni masa ustaz main mengajak, dia ramai lah sikit. No, kalau bilang subuh, lohar, asar, banyak beras pada orang. Masjid tuan-tuan ni pula tiang pun ramai. Tiang pun ramai masjid tuan-tuan. Oh, tiang ramai masjid tuan-tuan ni. Allah. Ustaz main mengajak, dia haram tak main. Aja ni alasan ni. Masa masjid tutup lu Allah, dia kelang kabut nak suruh buka. Dia kata aku tak boleh duduk masjid-masjid tutup ni, buka-buka haram tak main. Ni yang kata manusia ni. Tuan-tuan, kalau dalam hidup ni Pak Long, nak bagi orang puas hati dengan kita, sampai mampu takkan dapat. Nak bagi orang puas hati dengan kita dalam hidup ni, sampai mampu tak dapat. Ustaz main mengajak, macam-macam dia duduk kata. Jom malam ni kita pergi. Dia kata ahad minggu ketiga aku tak tahan. Dia kata dekat. Tak tahan ustaz ahad minggu ketiga. Amai ustaz hari lain. Mai ustaz hari lain dia kata lembut dah. Macam-macam. AJK masjid tak atok kuliah. Dia hingat. Duit dia buat apa banyak-banyak. Syarat agung. Dia bunyi kat belakang. Duit buat apa banyak-banyak. Kuliah tak buat. Kita semang AJK masjid awak tak buat kuliah. AJK masjid kata kami bukan tak mau ustaz. Segan. Ramai ustaz pada orang. Segan nak buat kuliah ni pasal apa? Ramai ustaz pada orang. Tengok jadual masjid tu, ustaz sebulan main mengajak 34 orang. Hak duk main mengaji 20 orang tu. Lah kalau dia kata segan ustaz, ramai ustaz pada jemaah. Hak ni kata orang ni tuan-tuan, kata orang ni. Hoi, payah yang kata orang ni, payah. Termasuk duk belah padang nyok ni pun serupa. Ustaz tahu lagu mana ustaz? Orang ni pimai perangai tu tak mana pun. Tuan-tuan pergi lah duk tak mana pun perangai hak dalam kampung tuan-tuan. Tempat lain pun ada. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak dalam kampung tuan-tuan ni hak jenis kedekut? Ni bukan nak kata kat orang ni, umum. Ada tak jenis kedekut? Hoi, genggam sampai tak tirai. Ada tak lagu tu? Dia pergi kedai makan tu, sama-sama makanan dia sampai bayar terus. Ada tak jenis tu? Ada. Kok diam pun ada. Dalam kampung tuan-tuan ni, ada tak jenis bangsa sembang pandai? Ada? Ada tak? Awak macam tak setuju? Tak setuju saya balik. Tak ni saya nak tanya, dalam kampung tuan-tuan ni ada tak jenis sembang pandai? Hang sembang pi binatang apa pun, semua dia tahu. Ada. Kok diam pun ada. Kampung tuan-tuan ada tak jenis sembang teras lebih penakut? Lambat lepas orang sembang bab nikah dua mencelah masuk. Berani haram dah. Ada tak jenis tu? Ada. Kok diam pun ada. Mau sembang ke bab ubat kuat ni boleh ke dia? Hak ni menakut nak membui. Allah, saya tahu. Kadang-kadang dia mai tanya kita, dia kata ustaz, ada amalan-amalan nak bagi kuat. Saya pun kata nak kuat apa? Dia kata kuat tu. Saya kata awak Pak Long, dia kata teruk saya. Duk baca tahiyat mengucap tak apa nak naik dia kata. Ini masalah. Saya tak apa faham. Dia kata duk baca tahiyat, dia kata mai tamu ucap dia tak apa nak elok dah dia kata. Kan duk baca tahiyat. Duk baca tu sampai asyhadu an la ilaha illallah tu, dia kata tak naik dah sampai innaka hamidum majid. Duk lagu tu ada kata. Dia duk kira nak bagi kuat nak tu, yang ibadat dia tak berkisah nak bagi kuat. Kuat dia nak mai jumpa kita ustaz. Ada tak doa nak bagi kuat sembahyang? Tak ada. Ada tak doa nak bagi kuat baca Quran? Tak ada. Dia duk kira kuat lah tu lah. Nak tanya betul-betul, jawab betul-betul dengan umur saya. Hak jenis tu ada tak padang nyok ni? Ada. Silap-silap hak main malam ni pun jenis tu. Orang Melayu ni Pak Long, kalau nak berniaga bagi laku jual 3 benda. Saya nak abang. Kok tuan-tuan duk fikir nak jual apa ni? 3 benda lah orang Melayu ni. Yang pertama, jual ubat kuat. Tobat laku.
Saya duk jual tok koko tu pun dia nak main tanya. Hak tu yang ni pun okey kot noh. Dia main tanya saya, abang ni ada satu tempat dia tak mabak di mana. Dia kata, ustaz, hak ni kalau minum hak tu mau kot noh. Saya kata boleh kot. Dia beli sekotak. Bukan sekilo, sekotak dia beli. Saya kata, awak 40 ringgit. Dia kata, saya ni ustaz, kata tak apa, tak doa lah minggu depan nak menikah. Weh, saya kata, umur apa dah belum? Dia kata, baru nak masuk 70. Maklum hang pun meninggal kat 15 tahun. Dia kata, ni boleh lah jodoh lah. Saya kata, maklum baru ni umur apa? 48. Ui. Maklum baru umur 48. Dia umur dekat 70. Hak jenis ni, maklum kalau pergi menoreh, getah dengan pisau. Bukan pisau dengan getah je ni. Faham tak? Umur 48 maklum. Laki umur 70. Getah dengan pisau. Laju. Saya kata, oi, saya kata tu, dia kata duk main cari gigi kokok mau ni. Saya kata tak apalah, minum lah Pak Long. Cuma nak pesan satu ya Pak Long. Awak dia kata, ustaz, saya kata kalau menikah tinggal duk pulun teruk enggak, takut mati lagi ah. Banyak dah jenis mati dalam gear. Dia nak cing balik gear tu mampu Pak Long. Dia terlebih. Ni yang pertama ni, kalau orang Melayu ni nak bagi laku, jual ubat kuat. Yang kedua orang Melayu ni Pak Long, nak bagi laku, apa dia jual apa dia? Jual pelaburan. Habak dekat dia, bubuk pelabur apa ni, duit melabur ni 3,000, sebulan boleh dapat 20,000. Dia korek melungguk labur ni, tak tahu nak habak. Tak ada kira duit. Orang Melayu ni habak tu. Ni melabur 5,000, tiap-tiap bulan makan 20,000. Allah, dia curi sekerap orang pergi jual, nak ambil 5,000 nak main melabur. Hak nak buat 3 nak bagi laku, jual motor buat hutang tak payah duk banyak muka. Tu saya setuju lepas nak tutup buang tu hak pusat-pusat perjudian tu. Saya cukup setuju tuan-tuan ni. Kita orang Islam kena setuju. Walaupun kita ni hak tu kedai tu kita duk pergi duduk belajar main saham kat kedai tu. Ada yang sehati dia kata, ustaz depan ni kami nak pergi main saham kat mana pula, tutup belakang. Kena setuju. Lama mana dah duk main ekor, Pak Long, duk tikam ekor, haram tak kena. Cuma tikam kepala lah pula. Allah, padang nyok dia berada jenis tu. Kampung saya pun ramai, tambah kampung tuan-tuan. Dia main dengar kuliah tu, bukan dia nak main dengar ustaz mengajar apa, nak ambil nampak. Ada, tapi hatu dia tak main malam ni. Ekor tiap-tiap minggu tikam. Vaksin tak mau ambil, haram. Hak ni pun cerita kartun juga. Kita kata, awak hantar pergi, aku tak mau duk cucuk-cucuk vaksin tu, haram. Ekor tiap-tiap minggu tikam. Mei ada isi rokok tu tepi kita. Saya tak ambil, saya cucuk-cucuk tu, haram. Awak siapa Pak Long? Dah lepas kata ada babi. Botol besar tu babi nak masuk kot mana tuan-tuan, cuba fikir. Bukan botol besar ni, botol besar tu babi nak pergi sumat masuk kot mana. Tanya dia Pak Long, tak saya tahu ah. Duk baca dalam Facebook ni babak. Ni dia rokok. Saya benda-benda haram memang tak mau masuk dalam badan, saya tak suka. Rokok. Kita kata awak Pak Long lah rokok, Pak Long tu ada kurma kah hadis hari-hari tu. Kena tajuk malam ni noh. Lama tak jumpa tuan-tuan, jangan duk balik malam ni sampai pukul 11.30. Saya abang nak kata Zubri ni. Rindu kat tuan-tuan ni. Malam ni saya nak tutup mengajar sampai 11.30 tuan-tuan. Jangan duk balik. Baru tuan-tuan mah. Dia tu pasal memang pandai lagu tu. Ekor dia tikam tiap minggu. Saya nak pesan lah tuan-tuan, pesan lah kat kawan-kawan duk main ekor, sudah lah. Tuan-tuan cuba fikir tengok. Hak Cina tu ke kedai ekor tu, setahun 3 kali awak keluar kereta baru.
Pergi tengok tu. Hak Cina tu ke kedai kok tu. Setahun 3 kali awak keluar kereta baru. Hak duk pergi kami kok tu. Setahun 3 kali Cina tarik motor. 3 kali Cina tarik motor tak bayar. Duk sembang pandai tang tu. Duk sembang pandai. Sebab tu saya nak abang. Bila ustaz mengajar, dia kata kena kat kita. Bukan dia kata kat kita. Umum. Dah kena tiap petang duk. Terima lah. Ni marah. Dia kata dah lah main lewat. Main kata kau orang. Tuan-tuan ingat saya tak tahu. Tuan-tuan kata apa kat dalam hati tu. Allah. Ni Nabi kata ni, siapa yang jenis duk tinggal semayang ni, 15 jenis seksaan Allah Ta'ala akan bagi kat dia. Ulang balik. Mau tak ulang tobat, tuan-tuan tak faham. Memang terus duk sambung ni. 5 Nabi kata Allah Ta'ala seksa tu dekat dunia. 6 seksaan dalam dunia. 3 seksaan waktu mati. 3 waktu duduk dalam kubur. 3 waktu bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Campur-campur semua jadi 15. Dalam dunia kita baca dah itu. Lepas tu kita berhenti. Dia main COVID, dia bubuh lockdown tu, tak main mengajar. Ini baru nak sambung pula. Sahabat tanya pula, waktu hidup di dunia Nabi dah cerita dah. Ada 6. Lalu dia tanya pula, ya Rasulullah, waktu mati itu ada berapa? Nabi kata ada 3. Apa dia yang 3 seksaan Allah Ta'ala bagi? Dekat orang yang selalu meringankan waktu solat ni, dia tinggal buat lagu tak ada apa saja ni. Apa dia yang Allah Ta'ala bagi? Yang pertama Nabi kata, mati dia dalam keadaan kehinaan. Mati dalam keadaan hina Pak Long. Itu yang kita duk minta lepas semayang tu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tolonglah kau matikan kami ni dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang hina, dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan kehinaan. Doa amin, amin, amin. Kena faham? Ha? Dia kata nak faham lagu mana? Ustaz Arab pun boleh hanai entah. Amin benda kita tak faham ni, tak syuk. Pak serupa dengar marhaban. Duk sedap lagu tu makna haram tak faham bagi sudah. Sampai marhaban pun nak kuih hilang dah lah. Dia duk tak faham lagi makna. Dulu maulid Nabi ya marhaban. Maulid Nabi ya marhaban. Lah dia kurang dah. Dia duk main ya hanana pula. Sebab tu geng marhaban dia tak pernah berlaga dengan geng Yahanana ni. Kerana puak ni, dia kata pendapatan kita terjejah. Dulu kenuri kahwin, marhaban. Hak duk tarik marhaban tu pun haram tak faham. Hak dengar tambah telah duk Allah, Allah. Tanya dia, weh, makna dia elok kot belum tak? Tu, napas panjang. Tu yang dia cerita geng marhaban Pendang pergi Mekah. Di Pendang mereka buat pertandingan, pejabat daerah buat pertandingan. Kumpulan-kumpulan marhaban ni. Siapa Johan boleh pergi Mekah. Pok ni pun tarik mesti kena jubuk nak pergi menang. Tarik-tarik dapat menang. 6 orang ni Johan. Pergi lah Mekah. Sampai di Mekah lepas turun duk pergi duk tawaf, habis tawaf pergi sa'i, habis sa'i tahallul balik. Sambil duk berjalan balik tu pakai kain ihram tu lepas lintas kat depan tu tok Arab duk kedai tok Arab duk jual makanan tu. Arab duk jaga pun dia tengok depan lintas dia pun panggil marhaban, marhaban. Pok ni geng kumpulan marhaban. Lalu tok Arab ni marhaban, marhaban, terkejut apa? Weh, dia kata sampai ke Mekah orang tahu kita Johan marhaban Pendang dia kata. Tuan Arab tu panggil hang tinggal dia makan. Lepas pun kata tak apa, nak balik dulu. Tuan Arab tu pun marhaban, marhaban. Hak tekong tu kata dia nak dengar selagu kot, dia kata. Sila tarik tu, terkelok menggong pula depan kedai tu. Dia tak faham. Sama dengan kita duk amin ni. Duk kerja amin faham haram tak? Kita minta, baru minta ke Allah. Ya Allah,
tolong matikan aku ni dalam keadaan yang baik. Ya Allah, jangan kau matikan kami ni ya Allah dalam keadaan kehinaan. Tak mau nak mati dalam keadaan baik, tak mau mati dalam keadaan kehinaan. Dua, matinya itu di dalam dalam keadaan kelaparan. Pak Long, mati ni Pak Long, kalau kita duk dengar cerita babak mati ni, duk dengar cerita babak mati, kena dengar juga dia nak bagi break kita. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cerdik di dunia ni siapa dia? Orang yang banyak ingat kepada saat kematian. Ni orang cerdik. Dalam hidup ni dia duk ingat mati, dia duk ingat mati, dia duk ingat mati. Apabila dia banyak ingat kepada mati, dia akan mengisi kantung amalannya dengan amal soleh. Sebab tu dalam hidup ni duk kena ingat mati kerap. Sebab tu Nabi kata kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai peringatan kepada kita. Aqyasun nas aksaruhum zikran lil maut, orang yang cerdik, orang yang banyak ingat kepada mati. Akthiru zikra hadhimil ladzat, kena banyak-banyak ingat satu saat yang bila datang ia pemutus kepada segala kelazatan di dunia. Mati. Kita ni tak salah nak seronok Pak Long, tak salah, tapi jangan keterlaluan. Tak salah nak seronok, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kadang-kadang orang ni dia tak ingat kena mati, kita tengok menit seriau. Umur kat 100 duk kerana berkeliling orang lagi, kacau. Ni tak kata kat siapa tu dengan 2%. Anda cuba tengok orang tak ingat kepada mati ni, kacau. Dia buat naya ke orang tak ada masalah, dia ambil hak orang tak ada masalah, dia hina orang tak ada masalah, dia tak ingat benda tu dia kena tanggung kat sana. Pak Long, umur, ya Allah, umur 70 semayang pun tak. Lepas tu dia kan nak kata kat orang, tak nak tegur. Umur 70 pun nak main burung kata simpang lagi waktu maghrib. Kacau Pak Long. Umur 70. Ni genetik burung ni. Ni pun masalah kak. Hang bagi ada simpang ada mereka ni. Hang bagi ada semok ada mereka ni. Tuan-tuan nak bagi mereka hangat ni bukan payah. Pi dekat semok tu mereka duduk tengah tahan burung. Seluruh kereta tekan hon, dia terkejut, dia maki-maki kita tu. Ustaz tahu nak saya duk buat. Bagi ada semua ada depa umur 70 dapat loroi. Hak tu bila duk hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, dak dia duk keramai burung lagi. Umur 70 ni kalau ada burung kat rumah tu, lepas-lepas buang dapat loroi. Tinggal burung kita sudah dah main hak tu lah. Main hak tu dululah. Boleh? Kena korang dah. Dia steering ni, dia kena hala duk kena kona main kot ni dah. Dulu banyak duk kona pergi belah sana. Dia kena kona main dah. Allah Ta'ala buat tu elok dah Pak Long. Dulu kita malam Jumaat dan nok. Malam Jumaat dan nok. Ada lok buang 2 tahun. Malam Jumaat main masjid. Dia duk telefon kita. Dia kata, dah dok tak buka lagi no. Ada belah saya pun serupa. Duk sembang, dia kata, Ustaz duk baca tu bila dia nak buka danok. Dia kata, awak belum? Dia kata, tak jumpa adik-beradik lama aku belah no, dia kata. Saya kata, Pak Long kalau pi tu pun kena kuarantin. Dia kata, tak ada masalah, belah tu kuarantin 2 bulan. Tak apa, dia kata. Masalah belah ni kan. Kena mula pulas steering ni Pak Long. Kena mula ejah dah. Nak mati. Mati ni pula kata ulama, dia yang pertama Allah Ta'ala sakaratul maut tu Pak Long, di antara benda yang kita akan berhadapan waktu tu lapar dan dahaga. Tu Nabi kata yang ketiga tu, mati dia yang kedua dalam keadaan lapar, yang ketiga dalam keadaan dahaga. Dan jikalau ia meminum sekalian air di dalam dunia ini masih tidak menghilangkan dahaganya. Tu dia. Hampir ambil semua air, sama ada di parit, sama ada di sungai, sama ada di laut, sama ada dalam telaga.
bagi kering dunia ni, ayat Tuhan bagi dia minum, tetap takkan hilangkan dahaga dia. Tuan-tuan ada pengalaman kena kencing manis, dahaga dia lagu mana? Tanya ke kencing manis. Sejak tak cukup. Kawan saya kena kencing manis, tuan-tuan, masa kami pergi ceramah di Johor. Tengah malam minum air sejak. Dia kata aku kena santau lah apa. Dia ceramah baik, bukan lagu saya. Dia kata hang tak kena no. Aku ni malah kena santau dah. Lepas sebotol. Lepas sebotol. Kami malam tu mayang hajat baca macam-macam. Kawan kena santau. Cek esok kena kencing manis. Dia lapak ayat pelik. Tu baru kencing manis Pak Long oi. Tu baru kencing manis. Tu baru bulan puasa tak minum air berapa jam. Dahaga ni tak tahu nak abang dah. Sama-sama Tok Bilal. Tok Bilal baru duduk atas mikrofon. Percubaan pembesar suara. Jahanam besar. Dahaga Pak Long oi. Na'udzubillahi min zalik. Tu waktu dia nak mati. Maka seorang sahabat bertanya. Mai pula seorang sahabat lagi pula dia tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah suatu bentuk siksaan dalam kuburnya pula? Tak sah abang dah waktu hidup, tak sah abang dah waktu mati." Lah nak tanya pula, hak jenis duk tinggal semayang ni dia buat tak apa saja. Bila dia duduk dalam kubur, apa seksa pula yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia? Nabi kata yang pertama, Allah Ta'ala akan menyempitkan lubang kubur dia sampai bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Himpit. Bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Bertemu. Allahu Akbar. Kalau ikut SOP kena mandi lah. La SOP ke SOS? SOS ikut suka sendiri. Hak tu lah. Kena zaman tuan-tuan bayar. Tapi tak apa, tuan-tuan duduk ke belah Padang Nyok ni zon hijau. Zon hijau tak ada COVID. Sikit-sikit kita mandi ya. Tapi saya pun tak Sukri hebat, jangan diikut jam tu sangat, dia cepat. Tak Sukri hebat lah ni. Dah saya habang tuan-tuan duduk gelap. Dia kata, jam tu Ustaz jangan diikut ingat dia cepat. Ustaz nak tahu tanya jemaah masuk waktu ke tak lagi. Tak masuk lagi kan? Tak masuk lagi, jangan diikut jam tu. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menggelapkan kuburnya. Hak nombor dua. Yang pertama, Allah Ta'ala akan sempit lubang kubur dia. Yang kedua, Allah Ta'ala akan bagi gelap lubang kubur dia. Pak Long, dia mohong di atas dunia ni Pak Long. Dia sayang kat kita yang kata anak ni mohong ya. Sayang takat mana Pak Long? Takat lubang kubur tu ya. Dia hantar pak dia buh dalam kubur. Dah lah dia tak teman. Dia lompat naik, dia tarik tanah pula kambih pak dia. Hak tu kata sayang ni. Tak cukup dengan dia kambih. Dia nak kejap tanah dia buat lagu mana? Dia terancang pula tanah tu bagi kejap. Sayang manusia ni dah. Sebab tu atas dunia ni jangan ada buat kat orang lebih kurang Pak Long oi. Ni kita rasa megah orang duk kata kita ni hebat. Boleh buat orang ke boleh kata kat orang duk tepuk tangan. Hak tepuk ni duk menjahanam kita. Saya duk abang kat orang politik, saya duk pesan jangan duk seronok sangat orang duk tepuk kita. Nyamuk mampus pandai tepuk. Tahu nyamuk? Mampus. Hang pun kalau duk seronok ada tepuk lama-lama mampus. Tak mampus kat dunia, hang mampus dalam lubang kubur. Gelap Pak Long oi, kubur ni gelap. Dia kata tak ada zakat. Apa nama kubur kami baru ni kami minta KTMB 4 batang tiang. Tak boleh lampu. Hak tu yang hidup, hak duduk dalam dapat lagu mana Pak Long. Sebab itulah kena terangkan kubur kita Pak Long oi. Nak terangkan kubur ni apa dia? Yang pertama jaga solat. Yang kedua apa dia? Baca Quran. Yang ketiga apa dia? Rajin sedekah.
Yang tamak kena buat apa dia? Yang tamak kena rajin sembahyang. Tak larat nak banyak jaga hak 5 tu pun cukup dulu. Hak ni masalah. Kita ni masalah duk baca kitab ni tuan-tuan. Hak jenis duk main bayang dah. Hak ni masalah. Kadang-kadang ni syarah ni pun tak kena tempat. Hak ni bukan nak tinggal bayang ni. Hamil pergi kuliah malam bila muka ni. Betul tak? InsyaAllah lah tengok muka tuan-tuan pun. Bukan jenis duk tinggal bayang tu dah. Tengok mentah ni cahaya belakang ni. Alhamdulillah. Duk bawah lampu. Dia mau pergi kepung. Hak tak mayang tu metak. Baru sedap nak bicara. Kadang-kadang sasaran. Cuma hak nombor 2 tu tuan-tuan kena buat Quran. Saya tahu tuan-tuan pun jenis macam saya juga. Kuat baca Facebook bila baca Quran. Cerita Melaka sampai pagi ni. Sampai malam ni tak habis lagi. Cerita Melaka malam. Ni dia mula nak konar sikit dah. Dia kena pergi juga. Orang kata ustaz ni kok mana pun kena konar. Hak betul yang tak konar ni bukan orang, babi. Dia pecut tu betul ya babi ni. Tak ada konar-konar lah. Lagi kata orang dia kena konar lah. Pak Long, Quran kena rajin baca. Pak Long kena rajin. Kok mana pun kena buat. Kok mana pun kena azam dalam diri. Aku ni kok mana pun Quran aku kena baca. Tak banyak, sikit, hari-hari kena baca. Kalau dalam 24 jam sehari dalam hidup kita, kita tak boleh bagi masa sikit dengan Quran. Lagu mana Quran nak peduli kita di sana kelak? Quran kata aku nak tolong hang lagu mana? Masa hang hidup di dunia dulu, aku pun hang buat tak peduli. Kena Pak Long, kena saya nak abang. Kena kok mana pun kena. Boleh tak tanam azam ni? Kok mana pun hari-hari Quran kena baca. Sebab apa dia? Nak bagi lubang kubur ni cerah. Yang ketiga sedekah. Pak Long, kok mana pun kena sedekah Pak Long. Tak banyak, sikit kena bubuh. Syukur tuan-tuan nak main ni. Semayang boleh. Duduk dalam majlis ilmu boleh. Tu lepas tolak pula tabung. Tonyok duit masuk dalam tu boleh. Tu apa dia tabung? Tabung ah. Ha? Ingat ke tabung? Mau tidak saya nak kata awak kasar sangat. Dulu halus ni kuih besar. Ada saya pergi ceramah di satu masjid tu. Dia jenis berjalan. Dia pegang tabung jalan. Timur jamban tu. Dia bawa. Dia kata ustaz kempen lagi tak penuh. Saya duduk sini tu. Dia kata. Hak tu yang geng jemaah duk marah. Celah kuih. Dia kata tukar-tukar mendahari tabung kuih besar. Dia kata. Aku terajang dengan tabung dengan mendahari tu lagi. Kena bubuh Pak Long. Kok mana pun hari-hari ni kena derma, kena bubuh. Taklah kita nak kena fikir kita. Selalu saya sebut dalam ceramah tuan-tuan, kita nak balik ke akhirat kelak. Imam Al-Ghazali kata, nak balik ke akhirat kelak Pak Long, banyak-banyak dalam dunia ni kita tinggal semua. Nak bawa dua ya. Yang pertama pahala, yang kedua dosa. Hak tu yang nak balik. Baju yang lawa tinggal. Bini yang cantik tinggal. Suami yang handsome tinggal. Anak yang ramai tinggal. Rumah yang besar tinggal. Kereta yang mewah tinggal. Duit yang berkepuk-kepuk tinggal. Nak buat balik dua yang pahala, dosa. Mau malaikat buat melawak, dia tarik pergi malam ni Pak Long, muyak pergi malam ni. Nak bawa hak mana Pak Long? Dia yang tak pernah silap alamat ni dua. Rezeki dengan ajal. Dia tak pernah silap alamat. Walaupun tuan-tuan tak boleh nak buat postcode. Walaupun tuan-tuan tak boleh nak buat postcode, rezeki tetap sampai. Pak Long mulut ada duit. Tak ada hak. Tak ada Allah Ustaz. Susah. Lah umur apa 73 tak mati-mati pun. Mulut dia susah tu. Allah Ta'ala hantar rezeki walaupun alamat hang tak lengkap. Yang kedua, malaikat sampai walaupun alamat hang tak hantar, location hang tak hantar, tetap sampai. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun.
Sampai je ajal lampau ni, idza ja la yastakhiruna sa'ah, tak lewat sesaat, tak cepat saat. Miming pausin. Tak cakap Jawi tak tahu. Miming pausin mati. Dia kata bukan mim malik, atuh hang ngaji tak habis. Mimim ma pausin ti mati. Nak bawa hak mana? Pahala ke dosa? Nak bawa balik. Pahala ke dosa? Tuan-tuan cek tengok sembahyang maghrib tu saat ni. Dia nak tanya tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan duk kata pahala banyak. La pahala dengan guni beras tu mana banyak lagi naik duit dah. Tu bukan duk keling. Dia duk tengok orang, dia kata boleh seorang sebeg kot lah ni, dia kata. Saya boleh baca hati tuan-tuan. Dia kata boleh seorang sebeg kot. InsyaAllah lah tak boleh seorang sebeg pun seorang sebiji dapat kot malam ni. Bukan tak dapat langsung. Tak dapat seorang sebeg pun seorang sebiji. Pak Long semayang tazak ni, semayang maghrib. Nak kira pahala semayang maghrib ni banyak mana Pak Long? Semayang ni cantik dah dalam masjid Kampung Unyok, Padang Nyok ni. Tak berjalan mana, tapi hati berjalan. Hak ni yang masalah kita duk minta doa tu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik tu. Hati ni kata berjalan. Allahu Akbar. Duk mayak. Tu imam pula baca panjang. Dia duk belakang tu, waladhdallin. Amin. Dia habis. Habis tu dia nak dengar tu imam baca ke dia nak berjalan kata. Tu imam pula duk tiba Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia tak sedar lagi. Dia pergi imam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia kata mau tak panjang duk kerja ulang hak tu berapa kali dia kata. Dia mula start nak berjalan dah tu. Dia mula start nak berjalan hati tu. Betul tak? Dia tengok ada duduk ujung tu duduk sengit dia kata. Dia kata yang tu imam jemaah nak mampus takan ni bahan duduk ulang berapa kali lagi. Dia mula lah. Dia mula dia main kat dalam masjid tu. Lepas tu dia mula keluar. Keluar tu dia kata. Dia kata bini aku pesan dia tak apa dia kata bawang sakah Holland tu beli tu. Yang pok ni mun darah bawang tapi tak berhenti dia kata hari-hari kena beli. Mula. Tengah-tengah dia elok tu, kawan depan tu pula handphone pitak tempat sujud tu. Rokok bini telefon. Dia ni duduk tengah rokok ni duduk baca. Harimau lapak. Oi, dia kata siapa dia telefon ni? Hak kawan sebelah duduk pejam mata. Dia boleh cuit kawan sebelah. Tengah rokok dia boleh habaq kawan sebelah handphone bunyi. Pak Long, kalau pahala mayang besar ni Pak Long, nak tinggal besar mana kita ni? Anak-anak gerik nak tinggal besar mana pahala? Selesai rakaat pertama, dia main rakaat kedua pula. Tak nak habis 3 rakaat. Tak sat dia sujud, dia tanya kawan sebelah tu, telefon duk bunyi. Hak ni cerita betul Pak Long. Saya kena di Perak. Dia set nama bini dia Harimau Lapak. Yang saya duk cerita rokok-rokok kena tu saya lah tu. Saya tersilap baca duk ingat daging harimau menangis apa. Saya duk ingat kan dia tokek daging harimau menangis. Habis-habis dia kata abang duk buat berniaga daging. Dia kata dah. Tu dia tak harimau menangis. Dah harimau lapar. Siapa dia? Dia kata tu ketua polis duduk rumah. Dia kata ketua balai rumah. Oh dia kata cengih macam harimau lapar. Dia kata. Rokok pula rokaan kedua. Kawan belah kiri. Ibu jari kaki belah kanan makan cekam. Rokok tu. Tak boleh lompat duduk kat cekam dia. Tu dia ni. Mangsa ni tak nak korek langsung ni. Dia kata. Tu pun sembang mati nak masuk syurga.
Syurga bukan kata bapak kita Pak Long oi. Sebab itulah kena fikir. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kata Allah. Kena fikir dulu. Nak buat balik apa nanti ni? Pahala ke dosa ke Pak Long? Dosa buat balik berguni-guni, pahala buat balik pon ni. Pon. Pahala buat balik pon ni. Tuan-tuan nak minta kat siapa? Kena tak cukup ni. Atas dunia mau tak ada benda nak terkedarah. Boleh main minta kat Tok Imam. Ustaz, tak ada apa dah kat rumah terkedarah. Tak nak showroom pun tak ada apa dah. Miss, tak ada apa dah. Tok Imam kata bulan ni elau ni tak ada nak makan saya. Hak Nubil nak kena potong. Hak ni pempes anak tak terputui. Mai hak ni pula mampu. Tak apa lah. Tok Imam kata demi rakyat lah ambil. Boleh. Akhirat tuan-tuan nak minta tolong kata apa? Nak minta tolong kata apa akhirat? Timbang-timbang tak cukup lagi spon nak masuk syurga. Duk timbang-timbang tu dosa berat. Malaikat kata mau habis spon lagi. Clear. Nak minta kata apa? Tuan-tuan nak minta kata dia tobat dia tak bagi ya? Aku pun tak cukup lagi 4 pon nak bagi kat hang. Anda kena nak berhutang aku pun kena nak berhutang. Nak berhutang aku. Tak ada pasal Pak Long, tak ada pasal. Sebab tu kena ambil, kena ikhtiar, kena buat daripada hidup ni. Kena buat. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyuruh satu malaikat menyeksakannya di dalam kubur hingga hari kiamat. Allah Ta'ala suruh malaikat pergi dekat dia. Malaikat tu seksa dia sampai hari kiamat. A'adana Allah min azabil qabri wa fitnatihi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sikit lagi tuan-tuan. Kita sambung perangan bawah, kita berhenti. Bagi cukup sejam. Sesetengah ulama' mengatakan. Ulama' main kata apa pula? Ketika ia di dalam kuburnya, Allah Ta'ala menyuruh seekor ular yang besar menyeksakannya. Berapa minit dah kita? 40 minit? 45? 15 minit lagi. Tuan-tuan ada usia lagu tu, bagi cukup sejam. Bila duduk dalam kubur ni, kata setengah ulama, bila duduk dalam kubur ni, Allah Ta'ala suruh seekor binatang jenis ular dia main kat kita. Ular tu nama apa dia? Nama ular itu Syuja'ul Aqra. Ular. Orang hadut tinggal semayang, duduk dalam kubur, standby ular nak main jumpa dia. Pak Long, bukan besar ular tudung selah Pak Long oi. Na'udzubillah lah. Balik-balik lagi tudung selah duduk panggung depan rumah, tinggal motor lari. Tinggal motor lari. Orang kampung saya jumpa ular tinggal motor lari. Saya kata awak tak pulas minyak motor. Dia kata takut lambat. Lari tu cepat lagi dia kata. Saya dulu ni masa duduk sekolah menengah, ada satu orang ni, dia ni duduk bela lembu ayah saya. Ayah saya ni dia bela lembu, bela dia bela lembu. Pak Long ni duduk jaga lembu dia lah. Pak Long ni dia tik burung. Saya waktu tu duduk pergi tangkap burung kata masa sekolah menengah ni. Satu hari tu kami masuk pergi satu hutan. Masuk dan nak pergi tak ni duduk pegang burung dan tangkap ni. Masuk malam pergi tahan. Yang kata Allah Ta'ala ni tuan. Hak tuan tanah tu mencelakui tu. Dia baru sambung pai ayak hitam tu. Dia pulas tu tak kejap. Ayak tu duduk keluar. Dengan malam tu selek ni pula nak menyala tak menyala ni. Duduk berik kami ni. Dalam kepala dia fikir apa tuan? Tudung selah. Kata tu dia mai dah. Saya ni duduk kostan. Abang kat Pak Long tu slow. Dia berhenti tak? Enjin mati. Enjin jalan. Gostan Pak Long ni.
ada hak dia kerat pai ayak tu dia tinggal tepi tu, kita pijak hujung ni, hujung tu panggung. Allah, tinggal burung, tinggal motor lari tu. Esok baru pergi cari pula. Tengok-tengok pai ayak tu menyumpah sampai hari ni tuan. Aku penat nak mempunyai lari malam tu. Saya tobat tak pergi main burung dah lepas tu. Pijak pai hitam tu hujung ni dia panggung tu. Allah, tedung selah, tinggal habis lari. Tu baru tedung selah Pak Long oi. Tedung selah. Hak nak main ni bukannya masa tedung selah. Tapi kalau tuan-tuan nak ilmu tu saya nak bagilah. Ilmu nak menundukkan ulat. Alhamdulillah. Banyak kali dah saya duduk jumpa. Dan terbaru minggu lepas. Tedung selah jumpa. Dia panggung depan saya jekah, saya tampak tunduk. Lah, tuan-tuan tak percaya. Sungguh. Saya nak main mohong tuan-tuan. Apa dah 6 bulan tak jumpa nak mohong apa. Dia panggung depan saya. Dia panggung. Saya tengok-tengok sejekah, saya tampak tunduk. Kat batu pahat tu. Boleh. Taman ulang. Celaka aku bayar tiket berapa belah, dia buat panggung nak marah kat aku. Saya tampak sangkar tu. Dia duduk dalam sangkar, mau duduk luar obat dah tombak tolong oi, ulang duduk dalam sangkar. Sopa rimau duduk dalam sangkar dekat Zoo Taiping boleh lah duduk jekah. Rimau tu duduk lena, dia jekah rimau. Mengket. Bayar sampai 230 duduk lena, mengket. Oh boy, ulang. Rimau duduk dalam sangkar. Saya tak belum. Cuba rimau tu terlepas keluar nak berani nak jekah. Saya pun tampak ular duduk dalam sangkar tu. Bawa anak pergi tengok ular. Tu baru tedung selah apa tu. Ni kita nak tengok Syuja'ul Aqra' ni besar mana ni. Matanya daripada api neraka. Kata ulama. Ni tak syekh kita duk abang ni. Ular tu mata dia daripada api neraka. Subhanallah. Kukunya daripada besi yang panjang. Ular ni ada kuku. Kuku dia pula dibuat daripada besi. Yang besi tu cukup panjang. Setiap kukunya. Nak tengok panjang mana ni. Tadi ular tu dia ada kuku. Setiap kukunya setengah daripadanya 1 hari perjalanan. Yang ada bersertanya tukul besi. Kat kuku tu pula dia ada tukul besi dan mertun. Kuku tu panjang mana Pak Long? Perjalanan dia setengah kuku tu saja. Sekerat kuku tu sehari kalau berjalan. Dia duk buat urut nyambut. Dia kata betul. Kau tak amati dulu. Hantar tengok nak betul tak betul. Amati dulu. Hantar mati dulu. Hantar tengok. Nak betul tak betul. Allah Pak Long weh. Mata daripada api neraka. Kuku pula daripada besi yang panjang. Panjang mana? Jalan daripada hujung ni nak sampai setengah sehari perjalanan. Ia berkata kepada mayat itu. Ular tu mai dia boleh cakap. Suaranya seperti petir yang amat keras. Suara tu pula lagu kilat. Siup, pang, tu tak dengar kilat. Dengan deras, dengan sayau, dengan takut dia duk mat. Kita nak buat apa Pak Long oi? Dah jadi pulut udang dalam tu. Dia bungkus, bukan tekak bungkus, ikat pula dah. Hujung dia ikat, atas dia ikat, jadi serba pulut udang. Nak buat menatang apa? Nak buat menatang apa? Tu pun sembang. Kalau lelaki dia menikah, dia panggil cekik apa? Dia main tanya lelaki dia, kalau sayang mati dulu abang nak menikah lain ke tak? Lelaki pula jenis menakut. Dah abang setia apa Pak Long, dia mati menikah lain lah. Duk ragas dinding ni tiap malam buat apa? Dia duk kata bini dia wasiat, mana terpakai wasiat lagu tu kan? Tanya dia, Pak Long buat tak nikah? Pak Long tengok masa bawa kemetik putih tali rata. Allah nak nikah tak? Oh, tak Pak Long. Pak Long mak apa? Orang nak masuk 62. Duk tahiyat boleh mengucap Pak Long? Boleh dia kata. Mengucap kerap. Tapi awak tak nikah lain. Tak arwah Mak Long hang wasiat jangan duk nikah. Tak terpakai wasiat tu. Mana boleh wasiat duk menyusah orang hidup? Hang nak mati-matilah. Saya pun bini tanya minggu lepas, jam tu.
Kita pun duduk nak lena dah. Dia tanya lah, kalau dia mati kita nak nikah lain. Oh, silap jawab kena tidur luar. Tak jawab kawan tanya. Oh, jam tu. Kalau dia tanya waktu kita nak keluar main ceramah, tak apa lagi belum. Dalam perang tu dia dan genjatan senjata boleh balik. Ni time nak tidur. Tanya, kita pun buat tak dengar. Dia kata dengar tak dia tanya ni. Dengar. Nak nikah ke tak kalau mati? Tengok keadaan. Tengok keadaan. Dia pun sambil dia tak kepala. Dia kata, hang nikah lah. Malam-malam aku mangkit mencekik hang tengah lena. Dia silap, dia pergi habang awal. Saya tak jawab apa, tapi hati kata, aku tanam hang sambil menerap. Kalau tanam aku tu, dia buka, dia boleh keluar. Tanam menerap, dia buka, lebih dalam, ke lepas dalam. Tak harap, belum oi. Mana terpakai wasiatnya seorang hidup. Duk pergi wasiat kat anak dia, kalau abah mati tanam abah kat Mekah, tu dia. Tapi tanam kat Mekah, anak dia kata aku paling jauh puluh tak habis nak pergi tanam tuan di Mekah. Wasiat atau benda orang mana boleh. Ni kalau abah mati, abah nak wasiat siap-siap ni. Abah pun nampak lagu tak lama dah. Dengar pesanan abah. Ada apa abah? Kalau abah mati, pergi jumpa tu imam kita Ustaz Zukri. Minta kereta dia tu, hasil RB tu pergi jual. Duit tu pergi wakaf kat Mahat Tafiq. Naya tu imam. Tak Zukri kata dah lah kereta aku membayar tak habis lagi. Hang nak pergi jual pula dah. Tak terpakai tuan-tuan tu. Duk wasiat kata benda orang, duk wasiat bagi orang menyusah, tak ada terpakai. Nak abang apa dia Pak Long? Wiak dia cari. Dia main ni Pak Long ni. Sambil dia mendakwa, dia kata apa dia? Disuruhkan daku oleh Tuhanku supaya aku memukulkan engkau sebab engkau meninggalkan sembahyang asar hingga maghrib. Itu dia. Ulak tu main, dia kata aku bukan main buta-butanya ni. Aku main ni sebab arahan daripada Allah. Allah suruh aku tibai hang pasal apa? Sebab hang waktu hidup lu tak sembahyang asar. Lah ni aku nak tibai hang sampai maghrib. Time masak tu. Dia tibai tu. Tibai tu lagu mana tak tahu. Mati dulu pitrai. Tibai terajang. Kita nak lawan apa duduk tu. Tu. Sebab tu jangan duk buat sembang kubur masing-masing. Bila orang tegur, ala tak apa kubur masing-masing. Betul lah kubur masing-masing. Aku seraya lepas tanam hang tepi aku. Aku gaya anak lena hang duk menyeri. Mau jawab bodoh lagu tu, dah dia pun bagi jawapan bodoh. Jawab lagu tu. Boleh jawapan tu. Kalau dia kata kubur masing-masing, betul kubur masing-masing. Tapi aku seraya lepas tanam hang tepi aku. Kita ni tak rehat. Gaya piau. Nak rehat dia guna. Nak maki takut ulang tu dengar. Model sebat kali dengan kita duk maki dia. Tak rehat juga kita. Mau jawab bodoh lagu tu ya. Pasal mereka pun nak bagi hujah bodoh. Allah. Cukup dah sejam boleh orang tengok no? Ha? Amboi. Ha ni lebih pada bayaran ni. Kalau ikut agreement dia dekat jam bunyi tak saya. Tak apa sikit lagi. Tuan-tuan punya pasal tak apa. 6 bulan cuti no. Boleh lah. Tuan-tuan punya pasal. Kalau orang lain saya tak mau ni. Tapi pada nyok ni kok mana pun tak lepas. Boleh tahu tu. Orang politik lagu tu muhur. Saya ni bukan larat dah. Tapi tuan-tuan punya pasal saya cuba menggagahkan dia change. Pangkah-pangkah pergi hilang bila lagu tu lah. Tu saya duk pesan tu, duk kempen dekat Melaka baru ni. Sampai jemaah masjid tak kat tengok muka tiap malam dia man. Pangkah-pangkah jadi YB hilang. Sikit lagi kita sambung bagi habis tu. Lepas tu dia tiba sampai bila? Sampai maghrib. Dia tiba sampai maghrib. Oh sorry, dia mula dia kata ni, memukul engkau sebab engkau meninggalkan sembahyang subuh. Hingga sampai waktu zuhur dia tiba sebab kawan ni tinggal sembahyang subuh. Dia tiba kawan tu sampai ke Lohor. Dan pukul kau pula sebab apa dia? Hang meninggalkan sembahyang asar hingga maghrib. Dia tiba pula sampai maghrib.
Dan aku pukulkan engkau sebab engkau meninggalkan sembahyang maghrib hingga Isyak. Hak ni gagah pendek. Hak tinggal sembahyang maghrib, tiba sembahyang Isyak. Berdesi orang kena. Hak ni panjang. Dan aku pukulkan engkau sebab meninggalkan sembahyang Isyak sampai subuh. Pak Long tu satu waktu Pak Long. Kalau berapa puluh tahun dah duduk tinggal sembahyang Pak Long. Allah. Ulak tu mai dia tibai kita ish. Tu dia tak patuk lagi, dia baru tibai. Dia tibai tu Pak Long tahu tak terang mana Pak Long. Maka setiap kali pukulan itu terperosok ke dalam bumi 70 hasta. Sekali dia tibai tu, piang, terperosok 70 hasta. 70 apa satu hasta ni panjang mana Pak Long? Satu hasta 18 inci. Start daripada sini sampai sini. Hasta ni dia daripada dia ni ukuran India. Orang India ni dulu dia nak ukur apa? Ada kira hasta. Dia kira hasta. Dia daripada hasta ni daripada bahasa Sanskrit. Ukuran dia daripada ujung siku sampai ke ujung, daripada siku ni sampai ujung jari antu. Ada di Langkawi tu mereka panggil dia Tok Ali 3 hasta. Nampak dia semua. Dia tentang kata saya memang lawak lah. Dia cerita hasta. Nama dia Tok Ali 3 hasta. Saya tanya apa siapa, dia buh nama tu ke Pak Ali. Dia kata dulu masa duduk sekolah lalu saya pendek dia kata. Kawan dia main ukur 3 hasta. Sampai kelah dekat dia kata Ali 3 hasta. Orang kita pula bab-bab nak gelak orang ni cukup nombor satu. Tuan-tuan bayangkan ni 70 kali tu terperosok pergi dalam. Tu baru sekali dia tiba. Tuan-tuan bayang. Nak abang teruk-teruk. Maka malaikat bila dia terperosok masuk pergi dalam, malaikat itu memasukkan kukunya ke bumi, lalu dikeluarkannya, kemudian dipukul lagi. Ulak tu dia main ingat malaikat. Dia tiba-tiba terperosok 70 hasta dalam. Malaikat pergi jolok, tarik wak keluar, tiba lagi. Terperosok, tarik wak keluar, tiba lagi. Terperosok, tarik wak keluar, tiba lagi. Allah. Maka sentiasalah ia dalam pukulan malaikat itu sampai bila? Sehingga hari kiamat. Kita memohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Amin ya Rabbal. Tolonglah Pak Long. Semayang jangan duduk tinggal dah. Janganlah Pak Long lah. InsyaAllah. Siksaan ketika bertemu Tuhan, yang tu kita sambung pada bulan depan. Wallahu'alam. Tanda apa tuan tu? Ini apa bulan ni? 21 lah. 21 hari bulan 11. Sat yang nak tetap bulan 11 2 tahun ni umur kira buang saja. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada tersalah dan tersilap kata. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Akhir kalam sebelum saya nak tangguh, macam biasa tuan-tuan, yang mana yang nak dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan dekat kereta saya di luar sana. Sekilo 19, setengah kilo RM10, yang secik RM20. Dan juga tabung untuk dana pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah juga ada di luar sana. Tuan-tuan boleh menabung lah. Tuan-tuan nak bagi zakat, tuan-tuan nak bagi infak, bolehlah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sejak PKP ni, kalau Pak Long, Mak Long nak tahu cerita, dalam Malaysia ni pusat-pusat pengajian Islam ni, Ma'had Tahfiz, pondok, waktu PKP tu yang gulung tikar hampir 17,000 buah. Ma'had Tahfiz yang tutup, sekolah agama yang tutup, pondok yang tutup. Sebab apa dia? Tak boleh nak survive dengan kewangan dia. Hampir 17,000 buah. Kami sekadar yang kami mampu, kami ambil lebih kurang 23 buah, mai duduk di bawah yayasan ni. Takat tu lah kita boleh tuan-tuan, sebulan kita bagi 3 ke 4,000. Tengok apa nama kaki tangan dia. Yang penting sekolah jangan tutup. Sebab bila tutup, orang yang wakaf tanah, orang wakaf bangunan tu, pahala terhenti.
Tuan-tuan bayang, kalau satu sekolah RM3,000, kami ada 23 buah sekolah. Banyak mana sebulan duk nak belanja. Lepas tu pun lebih kurang dalam 2-3 bulan lagi lah duduk bernaung, lepas tu dah boleh berjalan, hari kita lepas. Jadi kalau Pak Long ada nak bagi zakat apa boleh lah Pak Long. Duit tak bawa ustaz, duduk di rumah, balik pergi ambil kami tunggu. Dah sungguh. Tapi pun nak bagi biar padan dengan kami tunggu tu, mau tegak RM1 tu berhutang dengan kawan sebelah lebih bagi tak. Terkena dah dulu long, tunggu bukan main lama, kadang nak terkeluar punggung. Dia main hantar RM1 lah. Nak bagi apa semua boleh lah tuan-tuan, nak pekat-pekat bantu lah insya-Allah. Wallahu a'lam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.